Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, kita sambung belajar kita kitab Al-Fawzul Kabir nota 25, Manhajul Qasaid fi istihlali ba'di suwar. Cara pembukaan surah dengan gaya qasidah. Walamma kanat fasahatul arabi tatajalla fil qasaid wa kana min 'adatihim al-qadimah fi mabda'il qasaid at-tashbib bi dhikril mawadi'il 'ajibah wal waqa'i' al-ha'ilah. فاختار سبحانه وتعالى هذا الأسلوب في بعض السور كما قال تعالى والصافات صفا فالزاجرات زجرا وقال تعالى والذاريات ذروا فالحاملات وقرا وقال تعالى إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. Ini pembukaan surah dengan gaya qasidah. Jadi seperti yang telah kita masuk beberapa minggu yang lalu, bab yang ketiga ni dia lebih kepada menghuraikan nazam Al-Quran, susunan ayat-ayat dalam Al-Quran berserta dengan kalimah. Dan di antara ciri penting bagi ayat-ayat Al-Quran ini adalah fasahah, mana kefasihan, kelancaran, keindahan. Dan ini dapat dilihat dalam perbincangan yang akan kita lalui. Jadi kata pengarang, oleh kerana ketinggian bahasa Arab begitu terselah, begitu nyata, dia punya fasahah tadi, pada qasidah, maka menjadi kebiasaan kepada orang Arab sejak dahulu lagi mereka menyebut perkara yang besar dan mengagumkan sebagai permulaan bagi qasidah mereka. Jadi orang Arab ni, dia ada qasidah dia. Masuk qasidah di sini, nombor 484 tu, itu satu himpunan tu. Satu himpunan rangkap syair yang sama pada wazan dan huruf rawinya. Huruf rawi itu makna huruf akhir lah. Dan ia tidak kurang daripada 7 bait. 7 rangkap. Itu panggil qasidah. Dia macam mu'allaqah sab'ah itu. 7 antologi yang digantung di Kaabah. Dia ada syair qasidah Ummul Qais, Zuhair bin Abi Sulma, Tarafah. Itu orang-orang hebat belaka tu. Jadi mereka tu sajak ataupun syair mereka itu layak digantung di Kaabah. Kalau kita agak sastrawan negara lah, orang kaji dia punya novel-novel tu tak. Tapi orang Arab ni dia lebih kepada syair, nazam. Jadi perkara yang waliullah dah sebut pada kita di sini, orang Arab ni terkenal dalam fasih berbahasa. Yang kedua, kefasihan ni sejak sekian lama dah. Bukan kata sehari dua ni, tidak. Yang ni sebelum daripada Nabi SAW dibangkitkan lagi, mereka sudah terkenal dah dengan syair-syair. Maka sebab itulah dia panggil sesra jahili, sesra jahiliyah. Zaman jahiliyah dulu dia ada tokoh-tokoh dia. Kemudian di antara ciri kefasihan ataupun ketinggian bahasa Arab
dalam syair-syair terdahulu, yang ni muqaddimah dia tu dia menyebut perkara yang penting, perkara yang besar, sebagai permulaan kepada qasidah mereka. Jadi Allah SWT dalam setengah surah dia memilih cara ni lah. Mana dia akan Allah SWT menyatakan benda-benda yang besar, benda-benda yang penting, benda-benda yang menyakjubkan, untuk memulakan surah. Contohnya, wasafati safa, demi hamba-hambaku yang berbaris dengan berderet-deret. Fazajirati zajra, hamba-hambaku yang melarang dari kejahatan dengan sungguh-sungguhnya. Ini merujuk pada para malaikat, sifat malaikat. Kemudian wazariyati zarwa, falhamilati wiqra. Ini pula Allah SWT menyebut sebagai muqaddimah ni, angin yang menerbangkan dan menaburkan debu, biji-bijian benih dan lain-lainnya. Mana angin yang bertiup dengan kencang, yang kuat. Makna angin ni dia dikira sebagai kuasa lah. Terutamanya belah-belah tanah Arab ni, kalau mari ribut pasir kat, dahsyat. Highway pun boleh kambuh, setengah tepat tu. Dengan penerbangan dan penaburan yang sungguh-sungguhnya. Maknanya angin tu begitu kencang bertiup. Dan angin yang membawa dan mengangkut muatannya ke tempat yang dikehendaki. Mana angin tu mari dengan bawa awal. Awal tu bawa hujan, bawa rezeki. Ada ke tempat yang Allah SWT arahkan. Jadi kalau kita tengok ayat ni, dia mari dalam bentuk sumpah lah. Allah SWT jadikan benda ni sebagai saksi. Benda besar. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat. Apabila matahari dilingkari cahayanya dan hilang lenyap. Dan apabila bintang-bintang gugur berselerak, jatuh sebutir demi sebutir. Jadi ini peristiwa besar lah. Idza sama'u syaqqat. Mana ini banyak dalam surah juzuk amma. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Lepas ayat wal adiyati dhabha. Mana itu Allah Taala memulakan muqaddimah benda-benda ayatnya, innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia ni dia derhaka kepada Allah Taala, tidak taat. Jadi Allah SWT sebut sifat-sifat benda yang besar, benda yang penting, benda yang menakjubkan. Manakala merujuk pada wal adiyati dhabha, tu dah Allah Taala bersumpah dengan kuda yang menyerang dalam peperangan. Mana kuda tu dah sejuk pun dia pergi perang juga. Subuh-subuh tu dia pergi perang. Dia begitu berterima kasih kepada tuan dia. Mana tuan dia tu gerakkan dia, pecuk dia tu, dia pergi. Berada di tengah-tengah medan pertempuran. Dan dia berterima kasih walaupun tuan dia tu bagi rupuk kering. Maka sebab itulah Allah Taala kata innal insana li rabbih lakanud. Jadi sebelum Allah Ta'ala nak menyatakan sifat manusia yang tak berapa molek tu, Allah Ta'ala sebut muqaddimah dulu. Maknanya dia ada pembayar lah. Kalau kita bercakap ni, dia kena ada pembayar dulu. Sebelum kita nak menyatakan sesuatu maksud. Itu cara pembukaan surah. Jadi ini lanjutan daripada minggu yang lalu lah. Pembukaan surah pada minggu lalu kita baca ada dengan tasbih, ada dengan hamdalah, ada dengan menyatakan surat ni daripada siapa, dan ada tak ada muqaddimah pun. Pakai sterik lalu. Idza ja'akal munafiqun qad sami Allah. Tu gaya pembukaan surah. Kemudian penutupan surah dengan pengakhiran yang indah. Mana tutup surah pula. Wa kama annal muluka timuna faraminahum bijawamil kalim wa nawadiril wasaya wa ta'kidil baligh bitamassuki al-awamiril madhkura wa tahdidil syadid likulli man yukhalifuha kadzalika khatamallahu tabaraka wa ta'ala awakhir as-suwar bijawamil kalim wa manabi'il hikam wa ta'kidil
wa ta'kidil baligh wa tahdidil azim. Sebagaimana raja-raja yang menyudahkan surat mereka dengan kata-kata yang padat, nasihat yang jarang ditemui. Maknanya kata-kata yang nasihat yang padu. Demikian juga penutup surah Al-Quran dengan nasihat yang tegas, ucapan yang padat serta mutiara hikmah dan ancaman kepada orang yang menyalahinya. Lagu tu juga Quran ni, cara tutup dia. Di sini perlu kita ingat balik, bila mana Allah SWT memilih cara seperti mana syair-syair, bila mana Allah SWT pilih penutup seperti mana penutup surat raja-raja, itu bukan berarti Allah Ta'ala meniru cara manusia. Tetapi Allah SWT menyebut benda yang dekat dengan fitrah manusia. Benda yang dekat dengan fitrah manusia. Maknanya manusia ni, dia tulis surat, dah, dengan kebijaksanaan dia, dengan rasa hati dia, dah, dengan pengalaman dia, semua tu benda yang Allah Ta'ala letak dalam diri manusia. Dan bila Allah SWT berfirman dengan cara lagu ni, bukan kata Allah Ta'ala tiru, dah. Sebab apa? Sebab wahyu Allah Ta'ala ni dia qadim, dulu lagi, sebelum adanya makhluk. Jadi Allah SWT menurunkan Al-Quran dengan cara lagu ni dengan arti inilah cara fitrah. Mana benda ni, cara yang fitrah, dan bukan sesuatu yang asing kepada manusia. Maka sebab itulah tak ada sebab untuk manusia ni menolak Al-Quran. Sebab cara Al-Quran ni adalah cara yang mudah difahami, cara yang biasa mereka guna. Bukan cara yang 360 darjah berbeza sama sekali, tidak. Nombor 485, contoh penutup ni, Imam Waliullah Ta'ala lagi dah. Kita ambil satu contoh, iaitu di akhir surah Nur. Surah Nur ni, kalau kita tengok pada mukaddimah sebelum pada ni, dah, Allah SWT menyatakan maksud selalu. Mana tak ada mukaddimah pakai jola selalu. Itu surah An-Nur. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinat. Kemudian bila mari penutup ni, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum azabun alim. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard qad ya'lamu ma antum alayhi wa yawma yurja'una ilayhi fayunabbi'uhum bima 'amilu wallahu bikulli syai'in alim. Oleh itu hendaklah mereka yang mengingkari perintah Nabi ni beringat serta berjaga-jaga. Jangan mereka ditimpa bala bencana atau ditimpa azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Jadi Imam Waliullah kata tadi, penutup surah Al-Quran ni dia ada nasihat, ada kata-kata hikmah, dan di sini ada ancaman. Mana hal ini kita boleh tengoklah. Macam contoh lagi penutup surah Al-Mulk tu. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghaura faman ya'tikum bima'in ma'in. Lagu mana? Muna kata macam mana? Kalaulah telaga kamu tu jadi dalam kering air, siapakah yang dapat membawakan kepada kamu air? Itu dalam bentuk nasihatlah penutup tu, dalam bentuk ancaman. Ketahuilah sesungguhnya Allah Ta'ala jualah. Maknanya manusia ni perlu tunduk kepada perintah yang dibawa oleh Nabi, sebab Nabi itu adalah utusan Allah. Dan Allah Ta'ala layak untuk ditaati sebab ini milik dia. Maknanya manusia itu berada di bawah kerajaan Allah. Jadi bila milik Allah SWT, dia menguasai segala yang ada di langit dan bumi, maka kena patuh. Sesungguhnya dia mengetahui keadaan yang kamu berada padanya, wahai umat manusia, dan pada hari umat manusia itu kembali kepadanya.
Mana Allah Ta'ala tahu tindak tanduk kamu sekarang ni di dunia. Dan Allah SWT tahu pada hari yang mana kamu akan balik bertemu dengan Allah SWT, maka dia akan menyerahkan kepada kamu, kepada mereka segala apa yang mereka kerjakan. Maknanya segala amal perbuatan mereka itu telah dicatat dan Allah SWT akan menyebut balik satu persatu amal mereka itu, kerana sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Itu satu contoh. Satu contoh lagi, penutup surah Al-An'am. Wa huwa alladhi ja'alakum khala'ifal ard wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Dialah yang menjadikan kamu khalifah di bumi. Maknanya dialah yang menjadikan kamu khalifah di muka bumi, ataupun dialah yang menjadikan kamu ni ia menggantikan satu lepas satu dan meninggikan setengah kamu atas setengahnya yang lain beberapa darjat. Maknanya dialah Allah Ta'ala menjadikan kamu ni masing-masing mempunyai kedudukan yang tinggi mengatasi daripada yang lain, sama ada pada rezeki ke, pada akal ke, pada harta benda ke, pada anak pinak ke. Kerana dia hendak menguji kamu pada apa yang telah dikurniakannya kepada kamu. Maknanya benda kita milik ni, ini semua adalah ujian dari Allah Ta'ala. Dia nak tengok, bila dia nak tengok tu, dia nak tengok amal kita. Inna rabbaka sari'ul iqab. Allah Ta'ala itu Tuhan kamu segera hukumannya. Maknanya kalau seseorang itu melakukan kejahatan, maknanya tak kecap panjang, hukuman itu akan segera mari. Wala bagaimanapun, wa innahu laghafurur rahim. Sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha mengasihani. Mana siapa-siapa yang bertaubat, dia boleh mengampunkan. Hak mana dia nak ampun, dia boleh ampun. Walaupun orang itu tak sempat bertaubat. Maknanya orang yang terserah kepada masyiatullah. Itu penutup dia. Kemudian tajuk satu lagi ni, husnul takhallus. Maknanya satu ciri lagi yang ada dalam ayat-ayat Al-Quran ini, dia ada panggil husnul takhallus. Takhallus ni perpindahan daripada satu tajuk kepada satu tajuk dalam surah. Biasanya satu surah ni dia ada banyak tajuk. Dia ada tajuk besar dan dia ada sub-sub dia. Cuma nak berpindah daripada satu tajuk pada satu tajuk yang lain, mana dalam keadaan halus. Maknanya kita tidak serah janggal. Kalau orang baca warta berita pun, dia mana ada fikir munasabah tu antara satu berita dengan berita lain. Dia pakai berita. Habis berita Malaysia ni dia kata berita antarabangsa pula, cerita lain pula. Adapun ayat Al-Quran ni perpindahan daripada satu tajuk pada satu tajuk tu dengan begitu halus. Orang panggil cara nak berlepas. Dah. Maknanya bila Quran tu bahas satu perkara tu, nampak macam panjang sangat. Dah, nak pergi pada topik tu payah macam kalau jenis orang berhibuah lah, berhibuah. Dah, tak ada tempat nak berhenti. Nak cari molek pak berhenti tu payah. Tu yang jadi hak buat sejak pas tu. Ada semua cerita bagus. Sebab apa? Dia pandai pindah daripada satu tajuk pada satu tajuk yang lain. Dah. Nombor 486. Husnul takhallus ni, dan setengah tu dia kata takhlis. Takhlis ataupun takhallus, iaitu perpindahan dari satu tajuk kepada satu tajuk yang lain sememangnya menjadi maksud pengucap dengan cara yang halus tanpa memutuskan bahagian percakapan dengan tidak disedari oleh pendengar kerana ia begitu sesuai dan serasi. Maknanya lepas satu tajuk nak cerita pada satu tajuk yang lain, memang menjadi kehendak kepada orang yang berbicara. Maknanya dalam kepala dia tu, kalau kita kecek dalam kepala kita ni, lepas sebut ni nak sebut tu pula. Sebab benda tu dia kena sebut satu persatu.
Jadi dia kena tengok kepada kesesuaian. Bukan kata orang cerita ubi, dia cerita badak. Tak. Mana dia kena pandai. Kalau tidak panggil, japuk tak pandai. Jadi, perpindah daripada satu tajuk tu begitu halus. Contoh di sini, dalam surah An-Nahli. Allah menyatakan nikmat-nikmatnya yang bermula dengan nikmat manusia diciptakan. Kemudian diikuti dengan binatang ternakan dan binatang tunggangan yang dijadikan sebagai kenderaan untuk bermusafir. Mana surah Nahli ni orang panggil surah nikmat. Surah segala nikmat-nikmat. Jadi Allah Ta'ala memulakan dengan nikmat manusia diciptakan ni. Dalam istilah orang panggil nikmatul ijad. Nikmatul ijad. Diadakan daripada tiada kepada ada. Kemudian Allah Ta'ala cerita tentang nikmat-nikmat seterusnya. Hak ni biasa orang panggil nikmatul imdad. Mana nikmat tambahan. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah Ta'ala memberikan kepada kamu tambahan. Dia tambah lagi bi amwalin, dengan harta-harta dan anak pinak. Jadi Allah Ta'ala sebut binatang hak kita makan tu, unta apa semua, dah. Dan binatang tunggangan. Wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bisyiqqil anfus. Inna rabbakum laraufur rahim. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan binatang-binatang itu pula, yakni unta-unta, membawa barang-barang kamu ke mana-mana negeri yang kamu tidak dapat sampai kepadanya, melainkan dengan menanggung susah payah. Maknanya dengan asbab unta tu, kamu boleh berdagang, berniaga. Sebab kalau nak jalan kaki lagi, nak pikul barang lagi, hampir mustahil lah. Penat kamu tu. Jadi Allah Ta'ala maha rahmat, maka dia menundukkan binatang-binatang tadi jadi jinak, dan dia dengar kata kamu. Taskhir dia panggil. Taskhir. Wasakhara lakum. Dan Allah Ta'ala menjadikan kuda, bagal serta keldai untuk kamu menunggannya. Dan untuk perhiasan. Maknanya ada kuda tu bolehlah nak buat janguk. Nak berhias. Nak bergaya. Dan dia menjadikan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Mana Allah Ta'ala cipta pula. Macam-macam jenis. Benda yang kamu tidak ketahui. Maknanya, kalau zaman ni kak, Allah Ta'ala memberi ilham kepada manusia ni mencipta kereta, jet, kapal terbang, roket, kapal selam. Maknanya Allah SWT menyatakan kepada kita ni banyak nanti alat-alat kegunaan kamu ni, pengangkutan kamu ni yang kamu tidak terlintas ada. Allah Ta'ala cipta. Setelah itu Allah menyatakan jaminannya untuk menjelaskan hidayahnya untuk manusia. Jadi macam mana Allah Ta'ala nak pindah daripada sebut nikmat manusia itu diciptakan, kemudian nikmat tambahan diberikan harta, diberikan binatang ternakan ni untuk pakaian, untuk makanan dan untuk pengangkutan. Jadi Allah SWT menyebut wa 'alallahi qasdus sabili wa minha ja'ir walau syaa lahadakum ajma'in. Dan kepada Allah jualah tertentunya urusan memberi panduan yang menerangkan jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan yang dituju ada yang terpesun dari kebenaran, dan jika dia kehendaki tentulah dia memberi petunjuk pada kamu semua dengan menyampaikan ke jalan yang lurus itu. Mana tadi oleh kerana ada peluang untuk berpindah, maka Allah Ta'ala pindah lalu. Maknanya peluang untuk pindah tu lagu mana? Itu Allah SWT menyebut unta tadi, begitu juga kuda tu menjadi kenderaan. Jadi bila kenderaan ni dia digunakan untuk bermusafir, musafir ni dia, perjalanan ni dia kena tahu jalan tu, tempat tuju tu, supaya tidak tersesat. Jadi Allah Ta'ala mengingatkan kamu memerlukan jalan untuk sampai ke destinasi di dunia ni, dan kamu kena ingat juga kamu
sebenarnya lebih memerlukan kepada jalan hidayah. Ayat ini memberi peringatan tentang jalan agama setelah menjelaskan haiwan yang digunakan sebagai kenderaan di atas jalan duniawi. Maknanya kita kena ingatlah, walaupun kita bawa kereta lah ni, pergi situ pergi sini, sebenarnya kita tengah pergi ke akhirat. Ini merupakan cara Al-Quran memberi peringatan supaya tumpuan manusia berpindah dari manfaat duniawi kepada hakikat agama. Itu contoh-contoh lain, itu boleh tengoklah. Dari surah Baqarah, A'raf. Jalan agama yang dapat membawa manusia mengenal Allah dan dapat meraih keredaannya itu lebih besar dan lebih penting. Jalan yang dapat memelihara manusia daripada kesyirikan dan kesesatan. Itu cara Allah Ta'ala pindah. Kena pandai lah. Macam pendakwah-pendakwah ni mula-mula diceritalah pasal dunia ni. Orang tu minat bola, orang tu minat nego, minat nanai. Hujung tu pandai sila. Kalau dia mari tu, tuan semua ni dunia belaka. Pakat nonye belaka. Dia kena pandai masuk dulu. Jadi kalau kita tengok sebenarnya banyak contoh-contoh husnul takhallus ni. Siapa dia ada kitab khusus lah. Husnul takhallus ni. Cara Allah Ta'ala berpindah daripada satu topik pada satu topik yang lain. Kalau kita nak tengok contoh lain, dalam surah Al-Mu'minun tu, cerita nikmat kapal ke? Ya. Dan husnul takhallus ni dia penting, terutamanya dalam bab kita mencari munasabah, kesesuaian antara ayat dengan ayat. Macam kalau kita tengok dalam surah Al-Mu'minun ni, muka surat 343, ayat 22. Wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun. Maknanya kamu dibawa di atas binatang ternakan, yang ni unta-unta, wa 'alal fulki tuhmalun, dan juga kamu dibawa di atas kapal. Lepas pada tu Allah Ta'ala terus masuk pada cerita Nabi-Nabi. Jadi mula-mula tu Allah SWT menyebut dalil, dia panggil dalil apa? Dalil akli. Dia bermula dengan dalil akli anfusi. Dalil akli anfusi ni, itu daripada ayat 12 sampai ayat 16. Ayat 12 sampai ayat 15. Kemudian ayat 17 tu, dalil afaki. Dia ada dalil afaki asma'i. Kemudian dia ada dalil afaki ardi. Ayat 19 tu, dalil akli afaki ardi, yang ada di bumi ni. Tumbuh-tumbuhan lah. Mana langit tu berlapis-lapis atas kamu, ada laluan macam-macam makhluk atas langit tu. Lepas daripada langit ni turun hujan. Lalu hujan tadi, air tu tersimpan dalam bumi. Kemudian Allah Ta'ala tumbuhkan kebun-kebun. Tu semua dalil akli ardi. Dalil akli yang ada atas muka bumi. Kemudian sebut cerita tentang An'am. Kemudian berpindah pula kepada dalil tarikhi. Dalil tarikh. Dalil tarikh. Mana dalil tarikh dakwah Nabi-Nabi kepada umat dia. Jadi Allah SWT sebut cerita Nabi Nuh tu, sebab Nabi Nuh ni dia cerita kapal. Jadi Allah Ta'ala tutup bahagian dalil akli ardi, dalil akli afaki ardi tu dengan dia kata wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun. Kapal tu masuk cerita Nabi Nuh. Cerita Nabi Nuh tu tempat lain. Kalau surah Nuh tu sendiri tak sebut kapal. Walaupun surah tu daripada awal sampai akhir cerita dakwah Nabi Nuh, tak ada cerita pun tentang kapal. Tapi hak sini ni Allah Ta'ala panjang cerita kapal. Sebab apa? Sebab ada kesesuaian. Itu wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun. Ayat 22 tu. Pada ayat 22 tu wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun.
bila kita baca pada ayat 27 tu, dia mari cerita tentang perintah Allah SWT kepada Nabi Nuh buat kapal. Jadi itu ada cara berpindah daripada dalil akli, afaki kepada dalil tarikhi tu. Jadi bila ada peluang kan, seolah-olah gitulah, bila ada peluang kan, masuk lalu. Jangan dibiarkan. Maknanya di sini Allah Ta'ala boleh jadi juga nak menyatakan bahawa nikmat kapal tu besar. Kapal. Maknanya kamu di bawah atas kapal tu bukan semata-mata kamu boleh naik macam cruiser kau panggil apa lalu daripada naik mana dah ni, naik pahal pergi ke Labuan ke mana jalan bercuti, tidak. Hak ni naik kapal ni lah zuriat. Zuriat hak adalah ni zuriatan man hamalna ma'a Nuh. Dah. Mana zuriat hak ada ni, zuriat hak ada atas kapal tu. Maknanya hak lain tu ditenggelamkan oleh Allah SWT, hak adalah ni tu bakar hak ada atas kapal tu. Mana bukan kecil nikmat tu. Bukan semata-mata boleh naik atas kapal, tidak. Hak ada atas kapal itulah selamat daripada azab Allah Ta'ala. Jadi bab husnul taqallus ini, kata Imam Waliullah, wa qad yu'ta fi asna'i suwari bil kalamil baligh al-azim al-fa'idah al-badi' al-uslub alladhi yashtamilu ala naw'in min al-hamdi wa tasbih aw ala naw'in min an-ni'am wal imtinan. Jadi kadang-kadang kata dia, kalam yang tinggi mengandungi faedah yang besar, maknanya ada poin, ada perkara yang penting nak diperingatkan, diselitkan di tengah-tengah surah dengan gaya yang indah. Ia mengandungi pujian dan tasbih atau pernyataan nikmat kurniaan. Macam contoh di sini, Allah SWT memulakan penjelasan tentang perbezaan antara martabat Khaliq dengan makhluk. Tak sama. Hal ini dalam surah An-Namli, surah Semut. Sebelum daripada nak cerita perbezaan martabat ni antara Khaliq dengan makhluk ni, Allah SWT menyatakan qulil hamdulillah wa salamun ala ibadihi alladzina istafa Allahu khairun amma yusyrikun. Katakanlah wahai Muhammad, segala puji tertentu bagi Allah dan selamat sejahtera kepada hamba-hambanya, iaitu nabi-nabi yang dipilihnya. Manakah yang lebih baik, Allah yang demikian kekuasaannya atau benda-benda yang mereka jadikan sekutu-sekutu baginya? Mana ayat ni kalau kita tengok dari surah An-Namli ni, dia mari lepas daripada cerita Nabi Lut dengan kaum dia. Sebelum pada tu Puak Samud tu. Puak Samud tu dia pakak, dia buat konspirasi. 9 orang tu dah. 9 orang hak kedabal tu berpakat nak bunuh unta. Sebelum pada tu Allah SWT menyebut cerita dengan panjang lebar, cerita Nabi Sulaiman dengan puteri Sabak tu. Jadi semua cerita-cerita tadi menyatakan Nabi tu mengajak manusia kepada tauhid, kepada patuh pada perintah Allah SWT. Tauhid yang sebenar. Maknanya kalau Nabi Sulaiman tu menyatakan bahawa ia layak disembah adalah Allah, bukan matahari. Yang mana matahari ni bila tergelap, gelap. Mana hilang kuasa. Nanti esok pula baru ada. Jadi bukan tidak lagu tu. Sifat Tuhan itu. Jadi selepas daripada segala dakwah Nabi itu selesai, ataupun setelah dijelaskan dengan detail dakwah Nabi tadi, maka Allah Ta'ala arahkan kepada Nabi supaya mengucap Alhamdulillah. Mana cara untuk berdakwah telah diberitahu oleh Allah SWT kepada Nabi, dan bila begitu Nabi kena ucap Alhamdulillah. Dan sejahtera kepada Nabi sebelum ni, maknanya sebagai
berterima kasih lah. Maknanya daripada kisah-kisah Nabi ni kita dapat belajar berdakwah. Bila lagu tu, Allahu khairun amma yusyrikun. Apakah Allah Ta'ala tu lebih baik, maknanya lebih layak, lebih memberi manfaat kepada kamu, ataupun sesuatu yang kamu sembah, kamu jadikan sekutu bagi Allah. Kemudian Allah menjelaskan perkara ini pada 5 ayat berikutnya dengan cara yang membekas dalam diri dan dengan gaya yang indah. Maknanya dengan gaya pertanyaan. Pertanyaan. Maknanya tanya-tanya tu, maknanya kalau biasa kita kan, kalau tanya banyak sangat ni, teruk. Tak lagi dia kena ngaku juga. Mana kalau polis SB kan, dia punya asal agak tanya. So dah. Jadi pada 5 ayat berikut. Jadi Imam Waliullah tak orang mari. Tak apalah kita sebut. Mana dalam ayat ni, ayat 60 sampalah ayat 64 ni, dia mari dalam bentuk pertanyaan. Amman. Bahkan siapakah? Uslub lagu ni dia panggil uslub takrir. Uslub takrir. Mana nak suruh ngaku. Nak suruh ngaku. Allah Ta'ala kata, Amman khalaqas samawati wal ard wa anzala lakum minas sama'i ma'a fa'ambatna bihi hada'iqa dhata bahjatin ma kana lakum an tumbitu syajaraha a ilahum ma'allah balhum qaumun ya'dilun. Bahkan siapakah yang telah mencipta langit dan bumi? Mana langit dan bumi ni siapa dia sebenarnya cipta? Apakah Allah Ta'ala ataupun sekutu yang kamu angkat, seolah-olah sekutu tu layak nak diletak bersama dengan Allah Ta'ala. Yang mana Allah Ta'ala ni lah yang telah mencipta langit-langit dan bumi. Mana kalau merujuk kepada orang jahiliah, mereka mengaku bahawa Allah Ta'ala ni lah yang mencipta langit-langit dan bumi, dan berhala ataupun wali-wali yang mereka suruh tu, dia tidak ada kuasa untuk mencipta langit-langit dan bumi itu. Begitu juga Allah lah Tuhan kamu yang telah menurunkan untuk kamu air hujan daripada langit. Itu menjadi sebab kepada adanya kebun yang comel, subur tu. Mana bila sampai musim dia agak kuning molek, meluyuk tu, tanda tu. Kalau watama agak kuning, berak nampak tu. Mana kamu sendiri tidak dapat menumbuhkannya. Allah dah jua. Jadi, a'ilahum ma'allah. Apakah bersama dengan Allah ni patut ada yang disembah? Mana tak patut kamu pilih Tuhan yang lain selain daripada Allah Ta'ala setelah mana kamu mengakui Allah Ta'ala itu mencipta. Balhum. Bahkan sebenarnya mereka itu adalah kaum yang menyeleweng daripada kebenaran, menyimpang. Kemudian aman ja'alal arda qarara wa ja'ala khilalaha anhara wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bainal bahraini hajiza ailahum ma'allah bal aktsaruhum la ya'lamun. Adakah sebarang Tuhan yang lain atau siapakah yang telah menjadikan bumi ini tempat penetapan? Mana bumi ini boleh kamu duduk dengan kamu tak rasa bergoncang. Mana bumi ini dia bergerak dengan begitu laju dah atas paksi dia, tapi kita tak serak. Lalu Allah SWT telah alirkan sungai celah-celah tu. Ada sungai-sungai yang mengalir, dan Allah Ta'ala telah jadikan gunung Ganai itu sebagai pasak, paku. Sehingga kita tak sedar. Stabilizer lah kalau kita ni. Bukit-bukit itu sebagai penstabil kepada bumi yang bergerak begitu laju di atas orbit dia. Kemudian dia telah jadikan di antara dua laut itu penyekat. Maknanya air masin dengan air tawar ni dia tak campur. Bila begitu, ilahum ma'allah. Patutkah bersama dengan Allah Ta'ala itu ada Tuhan yang lain yang disembah? Bahkan sebenarnya mereka itu adalah golongan yang tak tahu.
Mana jahil, maknanya kurang memerhati. Ya. Mana mereka tidak memerhati alam semesta yang ada di hadapan mereka. Amma yujibul muttara idza da'ah wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Siapakah yang memperkenankan doa orang yang menderita? Mana orang yang begitu terdesak apabila dia berdoa kepada Allah dan menghapuskan segala kesusahan serta menjadikan kamu ni pengganti umat yang terdahulu mendiami menguasai bumi ini. Bila begitu adakah sebarang Tuhan selain daripada Allah? Mana Allah Ta'ala tanya ni, dah, maknanya berdasarkan kepada kenyataannya orang-orang musyrikin ni, dah, kalau mereka kapal mereka nak karam, tak ada dah. Mereka suruh mereka Allah. Maknanya sebelum mereka naik kapal tu mereka suruh macam-macam berhala. Dah. Kocok azlam dah. Sebut nama berhala tu berhala ni. Tapi bila pulah ribut tu panggil Allah juga. Bila terdesak sangat. Dah. Begitu juga kalau hilang unta mereka bawa bekalan tu, kolek-kolek. Tinggal mereka saja. Unta tak ada, bekalan habis buat lari, tinggal dia seorang. Masa itulah dia menyeru Allah. Tu manusia tu. Jadi, mengapa memilih untuk menyeru Allah Ta'ala ni dalam keadaan terdesak sahaja? Maksudnya dalam keadaan biasa pun, panggillah Allah sebagai ilah. Qalilan ma tadhakkarun. Sebenarnya demon ini tak ambil pelajaran. Tidak mikir dengan sebenar-benarnya. Amman yahdikum fi zulumatil barri wal bahr. Siapakah yang memimpin kamu, menunjukkan jalan kepada kamu dalam gelap gelita darat dan laut? Maknanya Allah Ta'ala lah sebenarnya telah menjadikan untuk kamu ni pedoman. Maknanya kalau orang tu nak mengembara pada waktu malam, dia menggunakan bintang-bintang. Dah. Kalau siang hari ni dia mungkin guna matahari ke, dia boleh nampak jalan-jalan. Itu apa Allah Ta'ala telah tunjuk arah kepada dia. Tapi dia tak saya bersyukur. Kemudian wa man yusilu riyah, dan siapakah yang menghantar angin sebagai pembawa berita yang menggembirakan sebelum kedatangan rahmatnya. Maknanya ada angin ni itu sebagai berita gembira bahawa akan mari hujan. Dah. Maknanya ayat ni wa man yursilu riyaha bushran baina yaday rahmatih. Sebelum daripada rahmat maknanya hujan. Jadi ada angin tu hujan dah berkali. Dah. Nampak gelap tu hujan dah berkali. Dah. Kepada orang-orang di tanah Arab tu bila berangin tu dia mengharapkan hujan lah. Sebelum rahmat. Ailahumma Allah Ta'ala Allahu amma yusyrikun. Maha tinggi Allah Ta'ala daripada apa yang mereka syirikkan. Maknanya begitu rendah kedudukan martabat berhala-berhala tu ataupun makhluk-makhluk tu jika nak bandingkan dengan Allah Ta'ala yang maha tinggi kekuasaan dia. Kemudian amman yabda'ul khalqa thumma yu'iduh. Siapakah yang memulakan kejadian segala makhluk? Sebab semua mengetahui bahawa manusia ni dia tercipta daripada kuasa Allah Ta'ala. Tak ada siapa pun dia boleh kata dia ni tercipta dengan sendiri. Dia mencipta diri sendiri. Tak mungkin. Jadi Allah Ta'ala tanya benda-benda lagu ni orang panggil musallamat belaka. Ni kalau kita balik ingat. Kita ingat semula. Dalam bab ilmu mukhasamah dulu tu. Dah. Perkara-perkara ni adalah perkara musallamah. Benda-benda yang diakui oleh orang-orang jahiliah. Orang-orang musyrik ni. Sebab dia tahu belaka ni. Berhala tu tak ada kuasa dalam menjadikan alam semesta, dalam menjadikan bumi, menurunkan hujan, tak? Menunjukkan jalan. Cuma mereka sebut berhala tu nak berkat, nak rahmat, nak supaya terlaksana cita-cita mereka, hajat mereka. Padahal tak perlu belaka tu. Dia kena bergantung semata-mata kepada Allah Ta'ala. Jadi benda-benda ni adalah benda yang musallamat.
common sense lah kepada mereka tu. Bila begitu, dah. Ailahum ma'allah. Bersama dengan Allah Ta'ala tadi, adakah Tuhan yang disembah? Kul hatu burhanakum. Dah kamu nak berdegil lagi. Wa mari bukti kamu, kalau kamu benar. In kuntum sadiqin, dalam dakwaan kamu. Maknanya, kamu bohong belaka. Kamu tidak ada bukti. Dalam menjadikan berhala-berhala tu sebagai sembahan, sebagai zulfa, orang tengah antara kamu dengan Allah. Tak ada dalil sedikit pun. Itu cara Allah Ta'ala berdebat. Ataupun Allah SWT menegaskan benda yang penting. Allah memulakan perdebatan dengan ahli kitab di tengah-tengah surah Al-Baqarah. Maknanya bila Allah SWT nak kritik Bani Israel yang menyeleweng ni, Allah SWT menyebut. Maknanya pada waktu tu bangsa yang terpilih Bani Israel. Dan sebelum pada ni Allah Ta'ala cerita seramai-ramai makhluk ni Allah Ta'ala pilih manusia, Nabi Adam untuk jadi khalifah. Dah. Allah Ta'ala muliakan. Allah Ta'ala pilih Nabi Adam ni atas segala makhluk-makhluk untuk dimuliakan. Maka begitu juga Allah Ta'ala pernah memilih sebagai umat yang mulia itu Bani Israel. Tetapi bila mana mereka ni menyeleweng, maka Allah SWT menegur mereka. Jadi Allah SWT menyebut perdebatan dengan ahli kitab ni, maknanya untuk orang beriman berdebat dengan ahli kitab ni, di tengah-tengah surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala berfirman, Ya Bani Israel, azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, mana wahai anak Nabi Yaqub, yang mana kamu berbangga dengan Nabi Yaqub ni, ingatlah nikmat-nikmatku yang telah aku kurniakan kepada kamu. Nikmat-nikmat. Banyak ni. Sebab akan disebutkan nanti satu persatu pada ayat keberapa tu. 40. Senarai nikmat-nikmat tu. Wa idh najainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab. Tu satu persatu nikmat. Ada wa'iz. Lepas pada ni kan wa'iz tu. Semua tu Allah Ta'ala kira nikmat yang telah dia berikan kepada Bani Israel. Dan nikmat yang paling besarnya wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Kamu ni menjadi yang lebih utama daripada sekalian alam, sekalian bangsa-bangsa mana pada zaman itu. Jadi permulaan perdebatan dapat akhirannya dengan cara ni. Maknanya dengan cara panggil, Ya Bani Israel. Mana panggillah mereka suka. Mereka ni berbangga dengan Nabi Yaqub. Maka Allah Ta'ala memanggil mereka tu dengan menisbahkan mereka tu kepada Nabi Yaqub. Mana di sini Allah Ta'ala tidak kata, Ya Ahlal Kitab. Ada. Ya Bani Israel. Sebab itulah khitab kepada ahli kitab dalam surah Baqarah dengan surah Ali Imran dia lain. Surah Baqarah ni dia masih lagi dalam gaya menggaya, memujuk. Ada mayangi, Ya Bani Israel. Tapi bila masuk dalam Ali Imran ni, tak ada dah nak gaya-gayanya. Pakai Ya Ahlal Kitab. Jadi permulaan perdebatan dapat akhiran dengan cara ini mempunyai kedudukan yang tinggi dalam seni balaghah. Mana dari seni retorik, seni penyampaian. Maknanya supaya mesej tu masuk molek dalam hati pembaca, maka perlu kepada gaya bahasa yang penuh kesenian ni. Kemudian Allah Ta'ala memulakan perdebatan dengan ahli kitab dalam surah Ali Imran. Allah Ta'ala memulakan dengan Innad dina indallahil Islam. Mana kalau kita baca Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Kemudian diikuti dengan Innad dina indallahil Islam. Jadi lepas pada ni berhujah, berdebat satu persatu dengan ahli kitab. Tujuannya untuk menjelaskan titik pertikaian
Mana butir tak sama ni antara ahli tauhid, umat yang menerima Al-Quran dengan umat yang ingkar Al-Quran. Dan perbincangan berlegar sekitar pendakwaan itu. Maknanya kalau kita baca dari surah Ali Imran ni, perdebatan pertikaian dengan ahli kitab ni berlanjutan sehinggalah pada ayat 99 ke 100 gitulah. Sampai pada ayat 99. Sampai ayat 99. Perdebatan dengan ahli kitab. Allah jualah yang lebih mengetahui hakikat sebenarnya, wallahu alam. Kemudian fasa yang kedua. Tak masuk lagi qasidah tu.